Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pengedar dadah yang juga geng ketereh ditahan bersama dadah jenis pil yaba bernilai lebih RM450,000 dan ketika ditahan, suspek yang berusia 22 tahun itu cuba melarikan diri pada serbuan 1:30 pagi. Dan polis turut menyita harta milik suspek termasuk kereta, 2 motosikal serta wang tunai bernilai lebih RM75,000. Dalam perkembangan lain, polis Sarawak merampas syabu bernilai lebih RM300,000 dalam 2 serbuan di Kuching dan turut ditahan 3 individu yang dipercayai terbabit dalam kegiatan berkenaan. Itu antara berita pilihan dalam kalender jenayah edisi 11 Jun 2016. Pereker grafik Muhammad Fahmi Reza Muhammad Zarin mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan memuat naik imej badut menyerupai Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di laman sosial Instagram miliknya Februari lalu. Tertuduh didakwa pada 31 Januari lalu menggunakan perkhidmatan Instagram secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Perkara itu dibaca di Bandar Bukit Puchong 2 pada 6 petang 1 Februari lalu. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Pereker grafik Muhammad Fahmi Reza Muhammad Zarin didakwa di mahkamah kerana memulakan penghantaran komunikasi palsu karikatur badut menyerupai pemimpin negara. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 8 Februari lalu menggunakan Facebook secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Seorang warga Indonesia yang baru 3 bulan keluar dari penjara atas kesalahan pecah rumah masih tidak serik apabila dicekup lagi atas kesalahan sama. Dalam tangkapan jam 11 pagi 31 Mei lalu, suspek berusia 32 tahun itu ditahan ketika anggota polis melakukan rondaan di Jalan Mewah, Pandan Mewah. Ketika kejadian, suspek dilihat dalam keadaan mencurigakan kerana syarat membawa 2 beg galas sebelum pemeriksaan polis menemui pelbagai peralatan pecah rumah dan barangan curi. Ketika ditahan, suspek dipercayai di bawah pengaruh dadah. Polis akan menyiasat dalang di sebalik pemasangan 3 papan iklan berunsur perkauman serta menghasut, termasuk kemungkinan menggunakan akta hasutan kepada individu bertanggungjawab. Satu laporan polis dibuat oleh orang awam berhubung papan iklan berkenaan. Khalil berkata mesej yang terpapar pada papan iklan berkenaan didapati berunsur resis dan mengganggu keharmonian sepanjang tempoh kempen pilihan raya. 3 papan iklan berunsur fitnah yang memaparkan gambar-gambar karikatur Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dinaikkan di simpang utama di bulatan Jalan Tengah. Seorang pengedar dadah yang juga ahli geng ketereh ditahan bersama 18,000 pil yaba dianggarkan bernilai RM450,000 di hadapan sebuah kedai di Jalan Kampung Lemal, Pasir Mas. Suspek berusia 22 tahun ditahan ketika cuba melarikan diri ke keretanya yang diletakkan di tepi jalan. Menurutnya, pemeriksaan lanjut menemui 1 bungkusan disyaki mengandungi dadah jenis pil yaba yang diletakkan di bahagian tempat duduk penumpang hadapan. Seorang kerani swasta dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seri Manjung atas tuduhan memiliki buku dan dokumen berkaitan perbuatan pengganas militan Daesh. Rafidah Jumaah didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Bistari Air Tawar. Dia hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di depan Magistrate Nur Syakira Ibrahim. Polis Sarawak merampas 1,271 gram syabu bernilai RM355,964 dalam 2 serbuan di Kuching. Dalam serbuan pertama, polis menahan lelaki berusia 46 tahun di Jalan Song. Pemeriksaan lanjut menemui syabu seberat 1.02 kg di dalam kotak yang dipegang suspek. Dalam serbuan kedua, polis menahan 2 lelaki warga Afrika di Jalan Chana dan merampas 251 gram dadah sama di dalam kereta suspek.
3 lelaki berusia 40 hingga 60 tahun ditahan penguat kuasa Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) dalam Ops Ramadan di daerah Melaka Tengah dan Jasin, Melaka selepas didapati tidak berpuasa. Operasi 4 jam bermula 10 pagi itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan ketika sedang leka menjamu sarapan menghisap rokok di sebuah premis menjual makanan bukan Islam di Jalan Tun Ali, manakala 2 lagi lelaki berusia 40 dan 60 tahun dicekup di Jasin. Ketiga-tiga lelaki terbabit diberikan notis saman dan perlu hadir ke pejabat JAIM. Seorang wanita didenda RM6,000 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas pertuduhan menyembunyikan kelahiran bayi perempuannya dengan membuangnya ke dalam lubang tandas di kediamannya. Tertuduh Nur Syahila Ibrahim berusia 27 tahun turut berdepan hukuman penjara 1 tahun sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyembunyikan kelahiran bayi perempuan yang cukup sifat di dalam lubang tandas rumahnya di Kampung Pasir Panjang 6 pagi pada 27 Mei lalu. Akhbar sebelum ini melaporkan kerosakan tandas yang disangka tersumbat membongkar rahsia seorang wanita yang menyembunyikan kelahiran susulan penemuan mayat bayi dalam kejadian di Pasir Panjang. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Seperti biasa, terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my dan juga laman platform termasuk HM News Channel dan juga HM Mobile bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik sepanjang minggu ini. Dan kami, warga Metro TV mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam. Sehingga jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.